faham dia agama, dengar agama satu benda, faham tak sama. Ada tak orang lepas sahabat lebih faham dah sahabat? Ada? Boleh tak? Imam Syafi'i lebih faham daripada ramai sahabat Nabi. Boleh? Boleh. Boleh jadi. Tapi Imam Syafi'i nak faham lebih daripada keseluruhan sahabat Nabi tak? Tapi maksud kalau dibandingkan Imam Syafi'i dengan beberapa sahabat-sahabat yang biasa ni, boleh Imam Syafi'i. Demikian Imam Malik. Sebab tu Nabi SAW kata, "Falyuballighu syahid al-ghaib." Masa Nabi berucap Hajatul Wada', hendaklah yang datang sampaikan kepada yang tidak datang. Farubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan tu lebih faham daripada yang mendengar. Tentu amal minggu kuliah ni, dengar dia kata apa nama Dr. Mazhar kata apa? Cerita, oh yang tu dia pula hurai kat kita. Hak tak main tu. Boleh jadi tak? Bila dia dapat tu, dia lebih faham. Ini Allah apabila menghendaki salah satu benda, Allah kendaki banyak kebaikan. Allah bagi itu, bagi ini, semua kebaikan. Salah satu, bila Allah kendaki kebaikan, dia bagi kita mudah faham agama. Dan ini kita kena doa ke Allah supaya Allah bagi mudah. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamlah kita agama. Dan memahami agama itu satu kelazatan, nikmat. Faham. Dan kepala kepada faham agama ni ialah makhafatullah, takutkan Allah. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Nabi hukum agama ni satu, tapi nak laksanakan hukum agama perlukan faham. Nabi tengok Aisyah radhiyallahu an. Nabi kata Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadis wa ahd la naqadtu ka'bata wa la ja'altu laha babain." Wahai Aisyah, kalaulah tak kerana kaum-kaum baru masuk Islam, aku runtuhkan Kaabah. Aku buat 2 pintu. Pasal Quraisy ni dia dah apa? Binaan asal Ibrahim tu dah tak sama dengan yang Quraisy yang ada sekarang ni. Nabi kata kalau tak kena fikirkan mereka ni baru masuk Islam, nescaya aku akan runtuhkan dia, renovate dia, buat lain. Ja'altu laha babain, aku buat 2 pintu. Babun yadkhulun nas, babun yakhrujun. Bab yang orang masuk, pintu masuk, pintu keluar. Sekarang ada berapa pintu Kaabah? 1. Nabi kata kalau tak kena, Nabi nak buat 2. Itu yang Ibrahimnya. Asal rumah Ibrahim ada 2 pintu. Kaabah tu dia sebenarnya dia bukan 4 segi. Dia termasuk dalam Kaabah tu, yang kita panggil Hijr Ismail tu termasuk. Tapi Quraisy bila Kaabah untuk dia nak buat balik, hanya wang yang halal saja. Yang tipu orang semua tak boleh. Wang yang halal mereka buat, boleh yang 4 tu, 4 segi tu. Yang tu tak cukup bang. Bukan duit dia tak cukup. Ada yang tak halal lah, dia tak masuk. Kira Quraisy pun zaman Nabi tak mari lagi, bab agama ni dijagalah. Orang kita tabung masjid pun hilang. Macam mana kita nak pergi habaq? Sebab itu kadang-kadang orang dia tak faham apa yang kita fikir. Dalam keadaan tak fahamnya kerangka pikiran agama. Kerana agama, Tuhan tidak hantar ia untuk kebaikan Tuhan. Tuhan ini ghaniyun hamid. Dia tak perlukan kita. Kita ni ibadat banyak, maka Tuhan rasa jadi untung balik. Dia tak ada. Kalau kita semua derhaka dia pun, sejahat iblis pun, tidak mengurangkan kebesaran Tuhan sedikit pun. Kalau kita semua sebaik hati Nabi Muhammad pun, daripada awalukum wa akhirukum wa insukum wa jinsukum, yang awal dan akhir manusia dan jin, kata Nabi, ala atqa qalbin rajulin minkum, di atas setakwa-takwa hati nurani salah seorang di kalangan kamu, tidak menambah itu pada kebesaran kerajaan Tuhan sedikit pun. Hanya agama balik faedahnya li maslahatil ibad
untuk kebaikan hamba kita saja. Agama hanya untuk kebaikan kita. Tapi bila agama gagal membangunkan orang Islam, perbahasan agama jadi agama sekadar nak jampi, tangkap jin, apa semua ni. Tapi duit orang Islam hilang, negara mereka teruk, pembunuhan sesama mereka. Maka orang tak dapat melihat agama. Sebab tu Nabi SAW, walaupun ada hasrat yang dia nak buat dalam agama, dia berhentikan. Kerana dia takut orang akan lari. Sebab tu saya bukan nak ulang isu yang sama. Macam tu juga dalam pelaksanaan isu-isu agama. Ada benda yang kita tangguhkan sebab kita tahu kalau buat memberikan kesan yang lain. Bukan kerana ia tak baik, tetapi kerana keadaan tidak mengizinkan. Kerana keadaan tidak mengizinkan. Nabi kita kena memahami faqih. Sebab tu kita panggil fiqh, ilmu fiqh. Fiqh antara halal, haram, dan bukan sekadar dapat satu hadis halal. Dapat, dia kena melihat keseluruhan hadis. Sebab kadang-kadang nas dia tak sama. Umpamanya Nabi SAW dalam hadis Nabi Bukhari, Nabi kata, inna la nuwalli hadha man yas'aluhu aw man harasa alaih. Kami tak lantik bagi jawatan ni orang yang minta dan orang yang berkenan nak pegang jawatan. Jadi orang yang nak minta pegang jawatan tak boleh lantik. Tapi dalam Quran cerita, Nabi Yusuf kata kepada raja di negeri dia, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku pegang khazanah negara. Menteri Kewangan lah dia, pembendaraan. Kerana aku ini sangat menjaga amanah dan sangat mengetahui tentang ni. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itulah kami jadikan Yusuf itu, kami tetap tempatkan Yusuf atas muka bumi dan dia bergerak mengikut apa yang dia kehendaki. Kami memberikan rahmat kami kepada siapa yang kehendaki, kami tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Nabi Yusuf minta, Nabi kita jangan minta. Macam mana kita nak selaraskan itu? Nabi Yusuf minta, kata para ulama, Nabi Yusuf minta kerana dia tahu dia layak dan dia yang boleh buat perform yang terbaik. Yang Nabi larang ialah orang nak minta jawatan dalam keadaan dia tahu orang lain lebih baik daripada dia. Ni kat pilihan raya ni kena abang lah. Kan? Dan ini faqih. Fiqh untuk memahami. Banyak yang saya selalu sebut. Kita dalam hal ehwal pandangan-pandangan agama juga. Terutama pada zaman yang non-Muslim menguasai media. Kita keluarkan isu-isu yang tak menguntungkan orang bagi pandangan pada Islam. Kita tak dakwa orang, kita tak apa. Lain semua tak keluar isu. Pasal apa orang bukan Islam masuk masjid? Dia tak ada. Kita tak pernah ada satu introduction kepada dakwah pada apa. Semua yang dia tahu nak bergaduh yang ni. Lepas tu kita habaq Islam adalah agama kesejahteraan. Dia tak boleh faham. Kita ambil fiqh dalam banyak pemikiran fiqh itu, ijtihad fiqh tu, kita pilih pandangan dalam fiqh yang kita anggap paling keras untuk kita amal. Siapa yang nak amal pandangan fiqh yang keras, dia boleh amalkan untuk diri dia. Tapi bukan untuk orang.